Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mu'minat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan lagi usia kita, diberi kesihatan kepada kita, dipertemukan kita pada pagi ini. Walaupun tuan-tuan, alhamdulillah nampak ceria, nampak sihat belaka, saya tak apa sihat. 4 hari, 5 hari tak boleh ngajar. Cuti. Ni barulah sehari 2 semalam kemarin. Sehari 2 ni baru mula balik. Suara hilang langsung. Jadi hari ni macam suara rock sikitlah. Nanti saya dah panggil Ustaz Rock. Jadi sebab tu tuan-tuan, dapatlah kita berjumpa hari ni walaupun bersuara tak apa sedap. Bila macam mana pun mudah-mudahan kita dapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan muslimin muslimat, mukminat rahimakumullah, sambung lagi dalam pelajaran kita dalam kitab Bahrul Mazi ini, jilid yang pertama. Hari ni kita masuk bab yang ke-61. Bab wudu'i min masjiz zakar. Bab pada menyatakan mengambil uduk dari sebab menyentuh zakar. Menyentuh zakar. Hadis yang ke-69. An Busrata binti Safwan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Hadis hasan sahih. An Busrata, Busrah seorang perempuan, sahabat Nabi juga. Dia merupakan anak saudara kepada Waraqah bin Naufal. An Busrata binti Safwan, daripada Busrah binti Safwan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyentuh ia akan zakarnya, maka janganlah sembahyang hingga mengambil uduk ia. Kalau bukan zakarnya, kalau katakan zakarnya, sama ada zakar dia sendiri atau zakar orang, zakar anaknya, zakar suaminya, maka janganlah sembahyang hingga mengambil uduk ia. Ketahuilah kiranya, wahai saudaraku, sudah masyhur pada pengetahuan umum, menyentuh zakar dengan tapak tangan itu membatalkan air sembahyang. Maka dalil daripada hadis Nabi akan kejahatan yang demikian itu ialah telah didatangkan oleh At-Tirmizi yang di atas bunyinya tadi itulah. Jadi maknanya kita nak sebut hari ini ialah menyentuh zakar. Zakar dengan tapak tangan. Zakar ni apa? Kemaluan laki-laki. Sama ada kemaluan laki-laki itu ialah anak punya ke, suami punya ke, tapi dia kata zakar. Bukan yang lain daripadanya. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Ummu Habibah, Abi Ayyub, Abi Hurairah, Arwah binti Anis, Aisyah, Jabir, Zaid bin Khalid dan Abdullah bin Amru. Bermula ini hadis hasan lagi sahih. Mari kita tengok dah. Masalah air sembahyang menyentuh zakar dan juga faraj dan hukumnya. Mari kita nak tengoklah sumber hukum tu kan. Sebab kita selalu sebut, kita tahu sentuh kemaluan tu batal. Kan? Mari kita tengok. Sebab dia ada 2 hadis ni yang berbeza. Agak nampak macam bertentang tu. Dalam kitab karangan Imam Syafi'i, kemudian daripada sudah didatangkannya beberapa hadis Nabi dengan sanadnya. Dan apabila menjamah seorang dengan tapak tangannya kepada zakar, pegang zakar, yang tiada antaranya dan antara zakarnya dinding, tak ada lapik, tak ada kain, pegang terus directnya, macam wajib atasnya uduk. Kata Syafi'i, dah sama ada dengan sengaja atau ketiadaan sengaja. Sentuh kemaluan tu dengan tapak tangan, dengan sengaja atau tak sengaja. Tapak tangan tu yang mana? Kata ulama ni lah ni. Tapak tangan. Yang belakang ni tu bukan tapak tangan. Maka celah ni, kata ulama, dia celah ni bukan tapak tangan. Tapak tangan yang depan ni. Kalau celah ni, kata kepit tu, maka dia kata tak batal. Dia kata batal tapak tangan ni. Kalau belakang, dia sentuh belakang, tak batal. Tersentuh kemaluan anak belakang, tak batal. Ketapak tangan yang batal. Kalau celah tu, celah pun tak batal. Dia bukan tapak tangan.
Kan. Kadang-kadang pergi tengok anak kita kecil kan, gentil gitu kan. Kecil. Jadi maknanya yang ni habatan ni atas puak tangan tu. Dan dia katakan kemaluan. Kalau laki-laki, kemaluan anak kita laki-laki. Cucu, kadang-kadang sayang sangatlah cucu. Dukung cucu bogey. Ambil sembahyang dah. Terpegang. Terpegang kat belakang tangan. Maka tidak dikatakan batal. Tak batal. Sama ada kemaluan laki-laki dan perempuan. Di mana kemaluan itu? Tapi kalau katakan dia punya apa tu? Dia punya telur dia. Telur dia. Dia bukan kemaluan. Maka dia kata yang kemaluan tu je. Kan? Dan sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja. Sengaja pegang. Atau alamak tak sengaja. Batal juga. Kerana bahasanya tiap-tiap barang yang mewajibkan uduk. Dengan sengaja ke? Dan secara wajiblah ia dengan ketiada sengaja. Sama ada dengan sengaja. Ataupun tak sengaja. Dia sentuh dengan tapak tangan. Maka hendaklah dia mengulangi uduk. Sama ada yang menyentuh sedikit ataupun banyak. Sikit lah. Bukan banyak. Dia pegang apa ni cucu. Alah sikit lah. Batal juga. Kalau banyak pun lagi pun batal juga. Dekat belakang tak batal. Jadi maknanya bersentuh kemaluan. Yang betul-betul kemaluan lah. Bukan tepi-tepi kemaluan. Kalau kemaluan belakang. Kemaluan belakang. Kita dukung cucu. Biasa cucu kan. Kalau anak tu. Kalau orang tua-tua ni mana ada anak kecil lah. Kata orang tua-tua dulu kan. Kalau anak dengan cucu tu dia sayang cucu lagi. Kan orang tua-tua dulu kata. Tak tahu lah kata lah. Jangan. Cucu kalau dulu. Anak dulu. Kan. Anak dulu dia jerkah ya. Mai cucu sayang bukan main. Dulu anak lu buat silap. Ui marah bukan main. Mai cucu buat silap. Tak marah dia. Itu ya. Kalau anak lu curi duit. Jangan nak main. Dia punya marah. Sekampung punya suara dengar. Mai cucu baik. Tapi sebenarnya bukan kot. Saya rasa. Dia sebenarnya dia macam anak kan. Kalau anak pertama, anak kedua. Straight kita kan. Mari anak kecil-kecil ujung-ujung tu slow lah, slow. Sebab apa? Sebab kita nak marah tak larat lah. Betul kita biar. Serupa sebenarnya kita ni kan. Jadi sebabnya bukan sebab cucu tu, sebab kita dah tua kita malas. Dulu straight kan, tak pergi sekolah jangan. Tak pergi sekolah diikat ke tiang. Pergi main ujung-ujung ni, tak apa, tak pergi sekolah duduk rumah. Relax kan. Jadi punya sayang cucu kan. Jadi makna sayang cucu tu, kadang-kadang dia dukung. Bogey dia dukung kan. Kita pegang dia punya roti tu. Adakah roti tu dikatakan kemaluan? Maka kata ulama tak tu, itu bukan kemaluan. Kemaluan tu dekat lubang tu. Lubang kita sebut betul-betul ya, supaya kita faham kan. Dekat lubang nak keluar najis tu. Yang tu kemaluan. Kalau takat pegang dia bogey, kita pegang kita dukung tu, lepas mandi kita dukung tu, maka tidak batal wudu. Tapak tangan tak batal wudu sebab dia kemaluan tu bahagian nak keluar najis tu. Kalau laki-laki, kalau ni cucu kita lelaki tu, dia punya zakar tu. Burung dia. Telur burung terpegang tak apa. Sebab dia bukan kemaluan. Burungnya yang dia kata kemaluan. Sama ada menyentuh itu sedikit ataupun banyak. Sikit pun batal, banyak pun batal. Sikit pun kena beruduk semula, banyak pun kena beruduk semula. Dengan tapak tangan. Habis tu kalau nak basuh punggung anak. Anak kecil nak basuh punggung anak. Kalau sesak kita ambil uduk dah. Dah ni mak malas nak kena basuh punggung pula. Kan? Kita ambil uduk dah. Lepas tu basuh kat belakang tangan. Boleh tak? Boleh tak batal. Boleh belakang tangan tak batal. Dengan tapak tangan yang batal. Ya. Yeah. Ambil tisu tak apa. Ambil tisu, garu dengan tisu. Tonyoh dengan tisu. Ataupun lepit dengan kain. Tonyoh dengan kain. Ataupun bubuh kita pakai kebelekat, takkan nak betul seluk dalam kain kan. Mesti kot luar kan, garu kot luar kan. Tak apa. Atau pegang kita tisu, melalui lapik dengan tisu. Boleh lah. Dengan sarung tangan, lagilah boleh. Sebab dia kena berlapik tak apa. Kan. Ya. Ya. Baik. Dia kata bahagian depan ni. Ulama sebut dia kata bahagian perempuan ni. Dia kata
bahagian betul-betul yang apa tu? Hak perempuan lah. Perempuan. Tu dia kata bibir basah, bibir kering tu. Dia kata ulama yang dia katakan yang bibir kering tu, maka dia itu tidak dikatakan kemaluan. Yang bibir basah tu, itu yang dia katakan kemaluan. Maka kena sentuhnya itu, maka batal wudu. Kata Syafi'i di dalam jikalau menyentuh seseorang akan juburnya, atau menyentuh akan faraj istrinya, atau menjuburnya dengan tapak tangan yang tidak berlapik, nescaya batallah air sembahyangnya. Kata Imam Syafi'i, kata mazhab Syafi'i, saat sentuh sama ada apa tu juburnya, sentuh juburnya lubang jubur lah, atau menyentuh akan faraj istrinya, atau juburnya dengan tapak tangan yang tiada berlapik, dengan tapak tangan yang tak ada berlapik, nescaya batallah air sembahyangnya. Atau menyentuh ia akan jubur budak-budak. Sebut tentu basuh perut, basuh berak kot. Kata kat sentuh gitu je tak apa. Kalau basuh berak kan, takkan basuh berak basuh kat roti tu apa kan. Dah tu basuh berak sampai kena lubang punggung tu. Atau menyentuh ia akan jubur budak. Wajib juga ke atas yang mengambil wudu. Mestilah dah mengambil wudu. Menyentuh tempat lubang keluar najis itu. Adapun jika menyentuh zakarnya dengan belakang tangan atau lengan atau satu yang bukan tapak tangan, yang saya tidak mewajibkan mengambil air sembahyang. Dengan sentuh tu dengan belakang tangan ataupun dengan lengan, sentuh dengan lengan, tonyoh dengan lengan. Nak basuh berak anak tonyoh dengan lengan. Kalau boleh tonyoh lah kan. Kalau boleh kau nak tonyoh lah. Tak mungkin nak boleh kan. Takkan aku kan. Alah susah apanya basuh lah berak. Lepas tu ambil sembahyang lain. Selalu kita kata gitulah kan. Alah basuhlah sekejap punggung anak tu. Lepas tu ambil sembahyang lain. Kita kata gitu. Tak, kita nak cerita tentang hukum dia tu. Kan. Memanglah boleh je kan. Bukan kita banyak air. Tak ada masalah untuk membaharui uduk ni, tak ada masalah. Cuma kita nak hukum dia. Maka hukum dia kalau kita sentuh dengan belakang tangan, basuh berak dengan belakang tangan, tak apa dah, tak batal lah. Basuh dengan lengan tangan, tak apa lah. Kan. Basuh apa lagi? Dengan kaki, tak kalau basuh dengan kaki kot. Melampau sungguh. Basuh dengan kaki melampau sungguh. Belakang jari pun tak apa. Belakang jari pun dia kata dia tidak membatalkan. Ada orang kampung. Bapak dia dah nyanyuk. Dia bapak berak. Bapak berak tak boleh basuh. Kan? Dia basuh dengan kaki. Ni cerita bukan cerita main-main, cerita betul-betul. Ni cerita bukan cobaan ni. Ini betul-betul. Dia bubur dia basuh, dia geli nak pegang dengan tangan. Dia basuh dengan kaki. Dia duduk tu jirut air dia basuh kaki. Allahu akbar. Kita lu masa kecil-kecil lu tak pernah pak kita buat lagu tu. Walaupun kasar-kasar pak kita tak pernah basuh kaki Dia basuh tak basuh dengan tangan. Mai time anak basuh bapak dengan kaki. Tu no. Berlaku dalam masyarakat kita. Orang macam ni dia kata orang derhaka pada mak bapak. Tak menyantuni mereka. Tidak ada rasa, tidak menjaga hati dan perasaan mereka kan. Dia tu bukannya tak sedar, dia sedar kan. Berak kata dia sedar tak sedar kan. Basuh dengan kaki. Allahu akbar. Tapi dari segi hukum tak batal lah wudu. Dia bukan ambil wudu pun, nak batal apa? Adab lah. 312 masalah. Menyentuh buah pelai. Tulis tu. Dan lain daripada zakar. Tu nah. Buah pelai. Maknanya buah pelai ni dia patutnya tu telur lah. Telur. Kata Syafi'i. Maka jika seseorang menyentuh, ia akan dua buah pelainya. Dua buah pelai. Dua buah pelai. Orang kami pegang. Pelio. Pelio. Orang terpeliak. Peliak. Ya kan? Orang Kedah pakai peliak. Aduh. Maka jika seorang menyentuh, ia akan dua buah pelainya. Atau dua papan pungkurnya. Dua telur burung
Dia pegang dia pegang telur burung tu. Atau berdua papan punggungnya. Punggung dengan dia pegang. Tak berlapik tu. Atau dua lututnya. Atau dua lututnya. Lutut tak apa lah kan. Buah pelir pun pegang tak apa. Papan punggung tu, roti tu pegang pun tak apa. Tambah ke lututnya. Dan tiada menyentuh ia akan zakarnya. Zakat tak kena. Zakat tak sentuh. Tiadalah wajib atasnya wudu. Maka tak payah berwuduk lah. Yang kena berwuduk ni kena bersentuh dengan tapak tangan pada betul-betul burungnya. Pada betul-betul lubang tempat keluar beraknya. Baru itu dia katakan betul membatalkan wudu. Sama ada menyentuh ia akan yang demikian itu daripada orang yang hidup ataupun orang yang mati. Orang yang hidup sentuh pun kita batal. Orang mati ya, kita pergi mandi dia, kita sentuh. Maka dia pun dia kata tetap juga membatalkan wudu kita. Masalah. Menyentuh zakar dan jubur dan faras binatang batalkah wudu? Tengoklah kadang-kadang tengok geram tengok kambing tu. Jalan tergoyang-goyang. Ish dia kata kalau dia ni potong ni. Kan orang tua dia suka makan telur kambing. Dia tak tahu dia kata ubat. Orang tua kampung saya. Dia pun makan tu dia kata kalau mana-mana orang suka duk bergaduh adik-beradik tu. Dia bagi makan telur lembu. Telur lembu atau telur kambing. Maka dia dapat baik dia. Wallahualam, petua orang tua-tua. Tak ada dalam hadis. Tak ada dalam hadis. Dia kata kalau yang suka bergaduh tu, kerat telur kan. Lepas tu bukan telur bukan kerat telur dia, kerat telur khabar tu, telur lembu. Maka ambil telur tu kan, buat masak asam ke kan. Buat kari bagi makan suka bergaduh tu. Dia kata insya-Allah jadi elok. Pasal apa? Dia kata dia berpegang ni orang tua dulu berpegang kepada kedudukan telur tu. Dia takkan berpisah. Dia kekal, dia walaupun 2 biji duduk di situ. Dia tak berpisah. Maka kata orang tua kalau kita bagi makan telur tu, dia akan jadi baik sampai bila-bila. Begitu wallahualam. Siapa nak cuba boleh cuba. Siapa nak cuba boleh cuba. Saya tak pernah cuba. Sebab kami tak pernah bergaduh dia balik. Siapa nak bergaduh tu boleh try, boleh cuba. Boleh cuba try test tengok. Tu dia. Baik. Seterusnya dia kata, menyentuh zakar dan jubur dan faraj binatang batalkah wudu. Kita pegang telur kambing. Tengok gayuk kita geram pegang. Tu tu. Atau telur kucing. Kita duduk ni gomoy kucing bulu kembang, kita pegang dia telur tu kan. Kata Syafi'i, jika menyentuh salah seorang daripada zakar, jubur dan juga faraj daripada binatang, tiadalah mewajibkan wudu. Tu no. Maka kalau binatang sebab apa? Sebab dia bukan anak Adam. Dia menyentuh kemaluan anak Adam. Kucing ni bukan anak Adam. Jadi sebab tu maka tidaklah membatalkan wudu. Maka tiadalah mewajibkan wudu, yakni tidak batal wudunya. Daripada pihak bahawasanya segala anak Adam itu bagi mereka itu hormat. Anak Adam je kalau sentuh tu batal. Binatang dia bukan anak Adam, maka sebab tu tak batal. Dan atas mereka itu ta'abbud, dan tiada lagi segala binatang, dan tiada padanya seumpama manusia. Ini kita menghambakan diri, kita ta'abbud, ini menyembah, menghambakan diri. Jadi sebab tu manusia ni sentiasa menghambakan diri pada Allah. Dan tiadalah bagi segala binatang, binatang bukan menyembah Allah. Dia hanya berzikir, dia tak sembah sujud macam kita ni. Dan tiadalah padanya seumpama manusia. Jadi sebab tu kita ni kalau sentuh binatang punya kemaluan, tidaklah menyebabkan kita kena berwuduk semula. 314. Menyentuh najis yang tiada dimaafkan, batalkah wudu? Menyentuh najis yang tidak dimaafkan, batalkah wudu? Ambil yang semayang, terpijak tai anjing. Tu. Allah, terpijak tai anjing pula. Kan. Ataupun saya pernah tengok ada satu tempat pagi-pagi sejuk. Pagi-pagi sejuk kita sejuk kan. Di kampung, daripada buat kolej subuh gitu. Satu orang tua, jalan-jalan terpijak. Kan kampung-kampung banyak ayam. Ayam terbang masuk dalam surau kan. Ayam naik ke surau.
Kalau kat surau dia 2 tingkat. Bahagian bawah tu memang tempat kambing ni. Kambing masuk keluar. Kat atas tu ayam pun naik. Berak. Satu hari. Seorang tua tu pijak. Lepas ambil sembahyang. Pak. Dia pijak ti ayam. Allah. Batal ambil sembahyang. Orang tua tu kata. Satu budak muda kata, sejuk-sejuk ni kena pergi ambil sembahyang lagi lah pakcik. Kena. Dua-dua tak kerti. Mari kita tengok. Pijak najis ni batal ke tidak ke? Menyentuh najis yang tidak dimaafkan, batalkah wudu? Kata Syafi'i. Dan barang yang menyentuh seseorang daripada najis yang tidak dimaafkan, daripada yang basah, darah, atau nanah, atau lainnya, dibasuh jua akan barang yang tersentuh daripadanya. Dan tidaklah wajib atasnya wudu. Tak wajiblah wudu. Iaitu yang najis yang tidak dimaafkan. Najis yang dimaafkan ni macam mana? Najis yang dimaafkan ni, darah yang sikit, darah nyamuk. Kan, darah nyamuk kan. Pak tu, berdarah. Darah juga. Tapi oleh kali sikit dia dimaafkan. Percikan longkang. Kita jalan-jalan kan, maklumlah kuat laju lebat tu. Naik entah apa keluar air longkang naik kan, kadang-kadang loji pun keluar. Kita mana tahu air bercampur tu busuk kan. Kita jalan terpercik, kenalah jubah, kenalah kain kita. Ini juga kotoran yang dimaafkan. Tak ada masalah lah. Ni dah tak dimaafkan ni. Yang mana tak dimaafkan? Selepet. Yang tu tak dimaafkan. Kelepap je tu. Kan. Kelepap itu kata ni. Burung kan. Tu kelepap. Allah, taik burung. Maka dia kata, menyentuh daripada najis yang tidak dimaafkan. Banyak kan kelepap tu. So nak bersepai. Yang basah. Darah. Sampai dia keluar darah banyak. Atau nanah meleleh. Ataupun lainnya, dibasuh jua akan barang yang tersentuh daripadanya. Mana yang kena tu, basuh je lah. Dan tiada wajib atasnya wudu. Tak payah berwudu. Demikian juga kalau kena tai anjing. Kata anjing, serba agak. Kalau tai anjing. Kalau tai anjing itu najis mukhalazah, basuhlah kita style dari je mukhalazah. Sertu dengan air tanah. Kan? Sekali dengan air tanah, 6 kali dengan air biasa. Kadang-kadang dia orang kita sebut dah tu kan. Orang nak basuh dengan najis anjing babi ni cukup susah. Payah sungguh bagi dia. Ada satu hamba Allah ni, dia saya tengok pagi-pagi dia congkir kasut dia, selipar dia. Selipar dia. Kenapa tu? Kena ni apa tu? Anjing jilat. Macam mana tu? Saya tengok anjing jilat. Betul? Nak buang, malas basuh. Begitu. Dia nak basuh. Tuan-tuan, kalau nak basuh sekalipun, dia bekas susah. Kalau nak basuh lah. Ada kali suruh kita basuh dan selipar. Selipar kita kena anjing tu, ada ke disuruh kita basuh? Tak, kalau nak basuh. Tak basuh, tak apa kan. Apa dengan air tanah ni. Kalau nak basuh, bukannya susah mana bukan. Ambil air tanah tu, ambillah tanah mana pun, tanah merah ke, tanah hitam ke, asal tanah lah. Jangan polistesin lah. Polistesin tak boleh, itu campur tanah, campur ngapa, plastik kan. Polistesin tak, polistesin. Bukan polistesin lah. Ambil tanah merah ke, tanah mana-mana korek sikit, bubuh tu, kacau tu pergi ni, masuk ke sekolah tu, jirui lah kat situ. Lepas tu tembak air, brush, 6 kali, settle lah. Bukan pasal pasir mau? Pasir tak mau. Dia kena tanah. Ambil tanah merah pun tak apa. Kan? Atau Allah karih dia bawah daun ni bawah rumput tu, ambil tanah bawah tu. Tanah hitam, kotor buat tanah hitam, tak apa. Rasakan tanah. Kan? Pasir tak boleh. Macam mana? Tak ada tanah. Kalau tak ada tanah, macam mana kita nak bersihkan dah? Kalau kita nak bersihkan apa? Kalau maknanya kalau kita nak bersihkan dia kena sertu, kena cari tanah juga. Baru dah bersih. Kalau katakan dekat selipar, tuan-tuan, selipar ni dia yang kita nak bersih ni ialah benda yang kita nak bawa semayang. Kalau benda yang tak bawa semayang, kalau kita bersihkan begitu saja pun sudah bersih sebenarnya. Cuma ni dia katakan najis hukmi. Tuan-tuan kita kena faham tu. Dalam masyarakat kita, kerana masyarakat kita tak tahu. Kita kena beritahu. Tuan-tuan saya tahu, tuan-tuan dah tahu dah. Masyarakat kita di luar sana ramai yang tak tahu. Bahawa dia ada najis aini dan najis hukmi. Najis aini ni, benda tu najis. Benda tu najis kita kena bersihkan tu. Itu najis di ain. Dia ada ain dia tu bersih, kotor.
Kena bersihkan. Hukmi ni, hukum dia tu, hukum belum bersih. Tapi sebenarnya dia bersih dah. Tapi dari segi hukum tu tak bersih. Jadi mana kita ambil contoh lah kan kita ambil. Kalau selipar. Selipar kita kena jilat di anjing. Kena jilat di anjing. Maka kalau kita selipar, kita nak bersihkan dah. Kalau kita basuh dengan air biasa pun, bersih tak? Dari segi ainnya bersih tak? Bersih. Tak kotor dah. Mana boleh berpindah tak najis? Tak boleh berpindah, dah bersih dah. Kita sabun, dah bersih dah. Okay, dah. Cuma dari segi hukum dia tu tak bersih. Kalau kita nak buat pergi sembahyang tak boleh. Sebab dari segi hukum tak bersih. Tapi kalau sekadar kita pakai untuk ke sana ke sini, untuk pergi ke masjid, pakai. Lepas tu kita tinggal selipar tu kat luar. Boleh tak? Boleh. Sebab najis tak berpindah lah. Sebab kita dah bersih, dia tak berpindah dah najis tu. Cuma kita nak buat untuk sembahyang tak boleh. Tu. Tapi kalau katakan kita nak bersih juga dengan sertungan tanah, lagi baiklah. Hati kita jadi rasa puas hati. Tu. Tapi kalau benda-benda yang kita nak bersih, apa tu, contoh kita kena kain kita yang kita nak bawa pergi sembahyang. Nak bawa pergi sembahyang, iaitu kita kena bersih dah. Kata ainnya pun kena bersih, hukumnya pun kena bersih. Kena juga cari air tanah. Kena juga cari air tanah. Kan? Supaya untuk bersih. Kalau tak ada tanah, boleh tak kita pakai sabun? Tak bersih dengan sabun. Nak kita pakai klorok lah, klorok pun tak bersih. Kena pergi cari tanah juga. Kena pergi cari tanah juga boleh bersih. Tak boleh buat cara lain. Hanya dengan tanah boleh membersihkan najis mukhalasah. Baik. Kalau air lecak, kan. Lecak tu kita tengok bersih lah. Kalau air lecak kat kampung mana memang tak ada lah kotoran anjing ke apa ni tarik-tarik kan. Kat tepi jalan kau banyak air tanah tu. Memadai. Air lecak tu kotor air tu memang bersih lah. Kalau kat kampung saya lah, tak ada anjing, tak ada kotoran-kotoran. Air tu air dalam takungan lecak kan. Takungan air ni ada jalan kan. Bersih. Kita boleh ambil. Dia ada air tanah. Kita berkacau ada. Kita ambil air tanah tu, kita buat basuh. Memadai. Terima kasih. Anjing duduk naik atas set motor. Sebab anjing pun dia teringin juga naik motor. Anjing pun teringin juga naik motor kan. Sesekali kan. Dia tengok tuan dia pakai motor baru, dia pun teringin. Pok sopa juga. Walau oleh kerana si motor ni bukan motor tak bawa pergi sembahyang. Motor bawa kita pergi sembahyangnya. Tapi motor tak pergi sembahyang. Oleh sebab tu kita bolehlah bersihkan dia. Bersih dengan bersihan biasa. Basuh seperti pada biasa. Sabun macam biasa. Kan? Ainnya memang bersih. Memang dari segi hukumnya memang tak bersih lah. Tapi tak perlulah kita bersih dari segi hukum itu sebab bukan dia nak sembahyang. Jadi dia yang penting ain itu bersih. Tak ada kotoran lagi dah. Bersih. Pendek kita duduk atas motor tu pun tak berpindah dah najis. Sebab apa? Sebab dah basuh dah. Lain dan najis tu masih ada. Najis tu masih ada. Melepak lagi. Kalau kita duduk nanti, lekat kat kita. Ini dia katakan najis berpindah. Tapi kalau dah bersih dari segi ain tu dah bersih, najis tu tak akan berpindah lagi dah. Maka kalau kita tak basuh secara hukumnya pun, tak basuh sertu dengan tanah pun, mereka dah tak apa lah. Baik. Kalau kita sembahyang ni, yang dia macam ni. Kalau tempat yang bersih ni, dia mesti pakaian kita. Pakaian kita, kita kena bersih. Tapi kalau katakan kita duduk di sini, meja kita ni, kita duduk sini, kita duduk takut kita duduk ni, memang di sini ada najis. Tapi dia memang bersambung. Walau macam mana pun, bila pergerakan kita tunduk mangkit kita, dia ikut tak? Dia tak ikut kan? Dia tak ikut bermakna dia bukan ada kaitan dengan kita. Ataupun dia bukan pakaian kita. Maka walaupun dia kotor sekalipun, maka dia tidak menyebabkan kita punya sembahyang batal. Kan? Contoh katakan kita duduk ni, di dinding kita kotor. Tak apa, dia bukan melibatkan dengan kita. Kan? Tapi kalau katakan dia ada macam kita ni serban kita. Serban kita kita tahu tak bersih. Kita ambil serban kita letak kat tepi. Tak apa. Tapi kalau kita pakaikan dia,
Mana kita bergerak, setiap kali pergerakan dia ikut. Dia adalah kotor, maka batal sembahyang kita. Dia terletak kepada adakah dia itu adalah sebahagian daripada pakaian kita. Kalau dia ada sebahagian daripada pakaian kita, maka kotor, maka batal. Baik. Kalau katakan mic dia betul. Dia tadi mic tu kotor dekat mikrofon tu, kotor kan. Maka dia menyebabkan boleh jadi batal sebab pergerakan kita. So, kalau yang tak bergerak sama kita, apa tu amplifier kotor kan. Dia tak bergerak, dia hanya bersambung tapi dia tak bergerak bersama dengan kita. Dia bukan pakaian kita. Dia pakaian kita tu yang bergerak sama-sama dengan kita. Bergerak sama-sama kita itu adalah pakaian kita. Maka yang tu kena bersih. Wayar tu bergerak, sekadar wayar aja. Amplifier tak bergerak. Kalau kita ikut amplifier bergerak sama tu, dia ikut kita. Yang tu kena bersih. Itu kena bersih. Wayar saja. Kan? Kalau wayar tu kena bersih. Kan? Kalau katakan amplifier tu dia walaupun dia kotor tapi dia tak bergerak ikut kita, tak apa. Jangan kita usung sekali amplifier. Tu dia. Usung sekali amplifier, maka amplifier tu kena bersih. Tu. Baik, seterusnya 315 masalah. Menyentuh zakar, faraj, tiadalah batal uduk perempuan. Tu. Kata Syafi'i, tiap-tiap barang yang aku katakan batal uduk lelaki dengan sebabnya dan wajib atas dia uduk, nescaya wajiblah atas perempuan pula apabila perempuan itu menyentuh farajnya atau menyentuh zakar suaminya. Itu sebut tadi kan. Sama ada dia sentuh faraj dia pun batal, sentuh zakar suaminya. Bukan zakar aku, zakar suami. Kan, sentuh pun batal juga. Seperti mana hukum lelaki juga. Tiada berlainan. Kerana telah datang hadis daripada Aisyah. Katanya, apabila menyentuh perempuan akan farajnya, nescaya mengambil air sembahyang. Ya, sama lah. Kan? Faraj ataupun zakar tadi. Yang ada kaitannya, tengok bab ke-62. Bab meninggalkan mengambil air sembahyang dari sebab menyentuh zakar. Itu saya kata tu. Hadis ni dia ada macam pertentangan. Yang ni dia pula dia kata tak payah berwuduk pula. An Talqi ibnu Ali an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Talq bin Ali. An Talq. Talq bin Ali ni ada satu peristiwa tu. Talq bin Ali ni saya tarik satu peristiwa. Dia duduk satu hari, dia duduk bersama dengan Nabi. Supaya menjadi pengajaran kat kita juga. Dia duduk bersama dengan Nabi SAW. Tiba-tiba dia kata, ketika aku duduk dengan Nabi, satu ketika tu dia kata, aku digigit oleh kalajengking. Aku digigit oleh kalajengking. Ketika itu dia kata, Nabi berdekat dengan aku. Lalu Nabi pegang tempat kalajengking tu, dia ludah. Dia ludah, tui kan. Dia ludah, lepas tu dia sapu. Ludah dia sapu. Tiba-tiba dia kata, selepas tu, hilanglah rasa sakit. Dan juga berhenti tu darah tu. Berhenti darah tu. Jadi mana nak beritahu pada kita? Ingat tak? Mak-mak kita duk buat lagu tu dulu. Dia mak-mak kita buat tu, dia ada asas tu. Cuma ulama' berbeza pendapat. Ada ulama' kata, sememangnya air ludah kita tu penawar. Ada ulama' kata memang itu adalah merupakan mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi je. Tapi macam mana pun ulama' kata memang ada kelebihan air liur kita ni. Ada penama. Sebab tu orang tua-tua dulu kan. Kalau katakan apa, dia bukanlah ludah betul. Tui. Tu dah. Yang tu terlepak hijau. Tu dia. Yang tu jenis batu. Tu hijau tu dia baru kan. Nak sapu tu dia baru kan. Bukanlah ludah bersyarat kan. Dia buat salat. Kan? Buat ada air liur sikit sapu. Kan? Orang tua-tua duk buat tu. Tapi orang tua-tua dia tambah lagi dengan doa-doa kan. Kalau katakan kena sengat, dia baca doa kena sengat. Kan? Dia baca tiup. Sekurang-kurangnya bacalah selawat. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Baca selawat, tiup ludah. Tui. Kan? Sapu. Dia kata air liur kita tu penama. Dan begitu juga, apatah lagi Nabi kan, dia ada mukjizat, maka menyembuhkan. Itu saya ingat tu, Talq bin Ali.
An Talqi ibnu Ali an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa hal huwa illa mudghatun minhu aw badghatun minhu. Daripada Talq bin Ali, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, dan tiadalah ia melainkan seketul daging daripadanya atau segumpal daging daripadanya. Kemaluan ni, zakar ni, faraj ni, dia hanyalah seketul daging je. Dan segumpal daging je, tak ada apa pun, dia kata. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, telah dikeluarkan oleh At-Tirmizi akan hadis tiada batal air sembahyang daripada sebab menyentuh zakar. Demikian bunyinya yang kita baca tadilah. Maka jika sekiranya batal uduk dengan sebab menyentuhnya, nescaya batal pula menyentuh di mana-mana tubuh. Kan? Sebab dalam hadis ini Nabi SAW nak bagi tahu pada kita bahawa faraj dan juga zakar itu, dia adalah salah satu sebahagian daripada tubuh badan kita juga. Dia daging juga. Dia bukannya benda lain. Dia bukan benda asing. Zakar kita dengan tubuh badan kita, daging yang sama, kulit yang sama, warna pun lebih kurang sama. Kot lain warna sikit, lain kot. Kan? Nak serupa kan. Mana lain, dia sama je. Dia benda yang sama juga. Maka dia kata dia ada seketul daging yang sama dengan tubuh badan kita juga. Maka jika sekiranya batal uduk dengan sebab menyentuhnya, saya batal pula lah menyentuh di mana-mana tubuh. Dia kata kalaulah sentuh zakar itu ini batal, sedangkan dia juga ada sebahagian daripada daging itu seluruh badan, maka sentuh yang lain batal jugalah. Kenapa sentuh zakar tak batal? Kata ini alasan. Dia punya ni apa tu? Dia punya hujah dia. Kata Ibu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abu Umamah, sesungguhnya diriwayatkan daripada ketiadaan seseorang daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setengah daripada at-tabi'in, bahwasanya mereka itu tidak memikirkan batal wudu dari sebab menyentuh zakar. Ada setengah mereka ni menyebutkan, dia kata tak batal wudu ni. Alasan apa tak batal? Pertama sekali Nabi sebut atas tu dah. Dia kata wahal huwa illa mudghatun minhu aw badrah minhu. Dia ni hanyalah melainkan seketul dagingnya daripadanya atau segumpal daging daripadanya. Dia tak ada lain. Dia semua dia adalah juzuk daripada badan kita juga. Komponen daripada badan kita juga. Maka tak batal lah. Alasan. Dia beritahu hujah dia. Mari kita tengok. Hujung nanti baru kita tengok endingnya, baru kita tengok apakah dia punya hukum dia. Telah bersalah-salahan ulama pada masalah ini. Ulama berkhilaf, berbeza pendapat hukumnya. Batal ke tak batal? Batal ke tak batal? Kalau kita apa masalah kan? Alah apa kisahnya? Batal ambil sembahyang lah. Kan? Kita bukan kisah tu. Kita nak tahu ni hukum ni. Kita nak ambil sembahyang, up to you. Orang kampung saya kata. Tak kisah kan? Tapi nak tahu ke batal ke tak kan? Batal ke tidak ke? Tu. Telah bersalah-salah ulama pada masalah ini atas 4 qaul. Ada 4 qaul. Yang pertama, tiada batal wudu menyentuh zakar. Berdasarkan kedua-dua hadis tu yang agak berbeza, maka setengah para ulama kata kesimpulannya, conclusionnya, tak batal wudu menyentuh zakar. Walaupun dengan tapak tangan, dia kata. Yang kedua, batal wudu menyentuh ni kemaluan, batal wudu. Pertama kali tak batal. Yang kedua ada ulama kata batal wudu. Yang ketiga, sunat mengambil wudu dengan menyentuhnya. Maknanya tak batal lah, cuma disunatkan ambil wudu. Yang keempat, wajib atas wudu jika disentuhnya dengan inginnya. Yang keempat dia kata wajib kita berwudu sebab sekiranya kita sentuh tu dengan memang bukan tak sengaja, memang saja-saja kita sentuh. Memang pegang-pegang dia, maka wajib berwudu, dia kata. Mari kita tengok dia punya hujah dia. Pada menguatkan segala qaul yang 4 itu, adapun qaul yang mengatakan tiada batal wudu dengan sebab menyentuh zakar itu, maka berpegang ia dengan hadis Qais bin Talq di dalam masalah yang tadilah. Dan kerana bahawasanya ialah satu anggota daripada badan,
maka tiadalah wajib dengan sebab menyentuhnya. Seperti mana hukum sekalian badan juga. Mula-mula dia kata, yang kata tak batal itu pasal apa? Alasan dia hadis ni. Hadis Nabi kata bahawa zakar pun adalah salah satu juzuk daripada badan juga. Maka kenapa pula sentuh batal? Maka tak batal. Dia kata. Adapun orang yang berkata batal uduk pula dengan sebab menyentuh zakat itu dengan berpegang kepada hadis busrah tadi lah. Dan bermula suruh Nabi padanya itu ditanggungkan semata-mata atas wajib. Ditanggungkan atas semata-mata atas wajib. Dalam hadis itu dia kata wajib ni mesti kena berwuduk bila sentuh zakat. Maka ada ulama kata sentuh zakat tu batal. Alasan apa? Alasan hadis tadilah. Yang dia kata sentuh batal ni ada suruh berwuduk semula tu. Baik. Adapun orang yang berkata sunat wuduk apakala menyentuh zakar. Ada ulama kata dah bukan wajib, cuma sunat je. Habis tu yang kata kena berwuduk tu, itu bukanlah maksudnya berwuduk tu wajib, tetapi sunat berwuduk. Maksud tak batal jugalah. Maka menilai ia akan bahawasanya menanggung akan suruh Nabi hadis busra itu adalah hanya suruhan sunat aja. Maka dia kata wajib, macam kita katalah kan dalam hadis Nabi dia kata wajib ke atas orang lelaki pada hari Jumaat mandi hari Jumaat. Kan? Wajib atas lelaki mandi pada hari Jumaat. Sedangkan kata ulama, wajib yang dimaksudkan di situ ialah bukan wajib tu wajib tak buat berdosa, tetapi yang dimaksudkan di situ ialah sunat muakkad, sangat-sangat dituntut. Maka sebab tu mandi sunat tu bukan wajib, dia sunat yang dituntut. Tapi Nabi sebut wajib. Tapi maksud wajib itu ialah sunat yang dituntut, sunat muakkad. Maka demikian juga kata ulama, yang dimaksudkan tadi hendaklah berwuduk tu maksudnya bukan kena berwuduk, tapi dia kata lebih baik berwuduk. Gitu nah. Yang dia tuntut supaya kita berwuduklah. Jadi ada 3 pendapat yang berbeza. Maka kita tengok yang mana yang kita berpegang kepadanya. Telah berkata ulama Maliki, bermula hadis-hadis kita lebih sah pada isnadnya daripada 6 jalan. Yang pertama, kata Bukhari, Nasai, Yahya bin Ma'in, bermula yang lebih ashab suatu pada bab ini ialah hadis busrah, dan telah mengesahkan oleh Ahmad akan hadis Ummu Habibah, dan mengesahkan Ibnu As-Sakan akan hadis Abu Hurairah itu. Kata Ahmad, Ali, Yahya bin Al-Madini, bermula Qais, Talqi itu tiada orang ambil hujah dengan hadis. Pertama dia kata tadi, yang ni berdasarkan mazhab Syafi'i, dia berpegang kepada apa tu? Batal wudu sekiranya bersentuh kemaluan. Jadi maknanya mazhab Syafi'i, mazhab kita nak peganglah ni, kita kata bersentuh kemaluan itu batal wudu. Bahwasanya hadis kita lebih banyak riwayatnya. Kerana bahwasanya menakal akan dia oleh jamaah daripada sahabat. Hadis inilah yang banyak dipegang oleh para ulama, iaitu batal. Dan hadis yang mengatakan tiada batal wudu menyentuh zakat itu nakalnya berseorangan. Yang mengambil yang ambil hujah daripada itu, yang menakalkan, yang mengambil hujah daripada itu hanya seorang saja. Itu yang tadi itulah. Jadi maknanya kebanyakan yang menyebutkan dia kata batal wudu apabila kita menyentuh kemaluan. Bahwasanya hadis kita meriwayatkan dia oleh Abu Hurairah, dan ianya telah Islam tahun perang Khaybar, dan telah meriwayatkan oleh Busrah, dan ianya telah masuk Islam tahun menang Mekah, lama dah. Dan Talq bin Ali pula telah menjadi utusan Nabi SAW, dan mendengar ia daripadanya akan tiada batal air sembahyang menyentuh zakat itu pada awal Islam orang-orang. Yang dia kata hak tak batal itu pada awal-awal Islam. Ini hujah ni. Dia kata kebanyakan ulama kata yang kata tak batal ni masa tu awal-awal Islam. Jadi untuk tidak menyusahkan, maka Nabi kata tak batal. Bila di akhir-akhirnya, maka Nabi kata batal. Sebab tu dia kata ada dua pendapat tu. Awal-awal Islam dulu dia kata Nabi sebut bahawa sentuh zakat ni tak batal. Awal. Di hujung-hujungnya Nabi sebut batal. Jadi oleh sebab tu, walau macam mana pun hukum tu tidak mansuh,
Tetapi setengah ulama berpegang kepada yang batal, setengah ulama berpegang kepada yang tidak batal. Tapi apa yang kita tahu ialah mazhab Syafi'i berpegang kepada batal. Segala hadis kita telah sejahtera bagi ibadah. Baik, kita nak tengok hujung sekali. Bawah tu saya tinggalkan tu. Apabila ni yang keempat tu. Yang keempatnya. Apabila menyentuh zakar dengan tapak tangan, batallah wuduknya kerana bahawasanya ia menyentuh dengan alat penyentuh. Penyentuh dengan tangan, dia kata alat penyentuh ni, maka batal. Yang kelima, apabila menyentuh seorang akan dia dengan perut jarinya, maka syak malik padanya dan telah memutus dengan batal uduk. Pegang dengan jari, maka dia kata batal uduknya. Oleh Ibnu Al-Qasim, dan ialah yang sahih kerana bahawasanya ia adalah alat penyentuh pada ghalibnya. Kalau tak berpusing-pusing sikit ni. Alat penyentuh dah, alat penyentuh tau. Tangan lah. Takkan alat penyentuh kat belakang. Takkan kita nak sentuh orang kat belakang, kat ni kan. Ini alat penyentuh dah kata ni. Menyentuh alat penyentuh ni ya. Dan keenam, hujung nanti kita buat conclusion. Jangan risau. Akhir nanti kita buat conclusion. Sebab kita faham. Kita balik dengan hati yang tenang. Jangan kita balik dengan hati pusing-pusing. Apa masalah ni? Aku tak tahulah kesimpulannya apa. Nanti hujung nanti kita buat kesimpulan. Yang keenam, apabila menyentuh seseorang dengan perut lengan, pada Syafi'i tak batal air semayang. Kerana bahawasanya bukanlah ia alat penyentuh. Tangan ni. Ini bukan kan? Sentuh dengan ni. Ini bukan alat penyentuh. Alat penyentuh yang ni. Takkan kita nak sentuh dengan ini kan. Sentuh tu. Itu nak rimbuk orang kan. Disentuh dengan ni. Ini alat penyentuh. Kerana bahawasanya bukan ia alat penyentuh pada ghalib. Melainkan apabila mengiktibarkan lazat sentuh itu, maka batallah uduk pada mazhab Malik. Kan? Dan yang ketujuhnya, apabila sentuh dengan belakang tangan, tiada batal uduk pada Syafi'i. Dan tiada batal pada mazhab Maliki. Melainkan bahawasanya dia didapati dengan lazat. Baik. Kesimpulan. Sekarang kesimpulan. Kesimpulan kata dapati. Yang dirumuskan. Jadi buat ialah menyentuh menyentuh kemaluan ni dengan tapak tangan maka mazhab Syafi'i, mazhab kita, dia kata batal lah. Kesimpulan dia mazhab Syafi'i menyebutkan, dia kata bila sentuh kemaluan dengan tapak tangan batal. Sama ada tak sengaja ataupun dengan sengaja batal. Atau sikit atau banyak batal. Tapi kemaluan lah. Tapi dengan belakang tangan dia kata tak batal. Dengan ini tak batal sebab dia bukanlah alat penyentuh. Alat penyentuh ialah tapak tangan. Belakang pun bukan tapak tangan. Pegangan kaki pun bukan penyentuh, alat penyentuh. Dengan tapak kaki, dengan belakang kaki, dengan betih. Nak basuh berak anak, basuh dengan betih, dia tonyong dengan betih. Dia bukan dia tonyong dengan betih. Tak batal, tak batal wuduk. Yang kedua, dia kata pendapat yang dipegang oleh Maliki dan juga Hambali. Maliki dengan Hambali berpegang, dia kata yang kalau kita bersentuh itu dengan tapak tangan tu tidak batal. Tak batal. Dia kata tak batal kecuali lah kalau kita bersentuh tu sampai naik syahwat. Bersentuh. Kata Hambali dia Maliki, dia kata kalau sentuh tu tak batal. Sentuh tak batal. Tapi kalau sentuh sampai naik syok, kan? Apa dia? Maka baru dia katakan sebagai batal. Jadi mana kalau kita tengok di situ, bagi kita kalau bersentuh bersentuh tu kemaluan tu, maka batal. Maka hendaklah kita mengulangi wuduk kita. Kan selama ni kita duk berpegang, duk sentuh, selama ni pun kita dah batal lah, kita ambil sembahyang. Jadi hari ni kita kena tahu hukumnya ialah kita berdasarkan mazhab Syafi'i, kita kena mengulangi wuduk kita bila kita bersentuh.
Dah ni dah buat dah ustaz. Memanglah kita buat dah kan. Cuma hari ni kita tahu hukumnya bahawa dalam hadis Nabi itu menyebutkan bahawa bila kita bersentuh tu hendaklah kita mengulangi wuduk kita. Tu. Okey, dekat tu. Ada yang tak apa nak clear. Kalau kita masuk tu ada juga enggak kalau sentuh kemaluan ni, kalau kita sentuh kemaluan kita tak naik syawak kot, sentuh kemaluan orang kot naik syawak kot kan. Kau tu dia katakan batal. Kita akan masuk nanti bab mengenai dengan bab yang ke-63 menyatakan meninggalkan mengambil air sembahyang daripada sebab kucup isteri. Ni. Masuk sikit lah. Masuk sikit. An Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'i thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Qala qultu man hiya illa anti. Qala fadhahikat. Tapi hadis ni hadis dhaif. Tapi walau macam mana pun ada juga hadis yang hadis yang lebih kurang sama yang diriwayatkan oleh periwayat yang lain, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang hadis itu sahih. Tapi di sini disebut ni yang dibawa oleh At-Tirmizi ni, dia kata hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang riwayat yang dia punya matan dia lebih kurang sama, tapi diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis itu adalah yang sahih. Apa dia kata di sini? An Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Qala qultu man hiya illa anti. Qala fadhahikat. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, adalah yang masyhur dan yang muqarrir daripada mazhab Syafi'i dan lainnya, bahwasanya bersentuh kulit lelaki dan kulit perempuan dengan tiada berlapik batal air sembahyang. Ni yang ni kita sebutkan ni, bersentuh kulit lelaki dan kulit perempuan yang bukan muhrim. Maka sekarang telah dikeluarkan oleh Tirmizi akan hadis yang menunjukkan tidak batal tersentuh lelaki dengan isteri itu akan wudu. Tetapi akhirnya hadis ini diterangkannya dhaif dan tiada boleh dikuatkan hujah dengannya. Hadis ini semata-mata kita tak boleh nak jadikan hujah. Sebab apa? Sebab hadis ini hadis yang dhaif. Untuk menghukumkan sesuatu tak boleh. Tak boleh kita berpegang dengan hadis dhaif. Kalau untuk kita beramal boleh. Kan? Untuk kita beramal. Mengenai contohnya dengan beramal dengan hadis mengenai dengan pakai serban. Kan? Pakai serban. Ada juga kita melihat mengenai dengan kelebihan-kelebihan disebutkan mengenai dengan serban. Maka hadis itu adalah hadis yang dhaif. Maka boleh juga kita nak ikut, nak pakai, nak buat juga, nak ikut, walaupun kita tahu hadis itu dhaif. Sebab dia bukan nak menentukan hukum, tapi nak beramal. Kan? Macam kita katalah, sebab tu kita sebut mengenai dengan doa makan pun kan. Doa makan kan. Doa makan hadis dhaif juga. Maka kita boleh juga kita baca walaupun dikatakan hadis dhaif. Kan? Untuk doa Allahumma barik lana kan. Setengah pada riwayat dia kata hadis itu adalah hadis yang dhaif. Maka walaupun dhaif, maka kita dia baca. Kita dia baca juga sebab dia adalah doa. Dia bukan menentukan hukum. Macam juga salawat, walaupun salawat bukan datang daripada Nabi. Salawat tafrijiyah yang kita baca bukan datang daripada Nabi pun. Bukannya dhaif, bukan dhaif, tak datang daripada Nabi langsung. Kalau dhaif ni diragukan kan, sebab ada periwayat-periwayatnya, ada antara periwayat-periwayat tu dia punya ada yang lemah kan. Ni ada juga salawat tafrijiyah tu. Dia reka oleh ulama lagi. Dia reka oleh ulama. Bukan datang daripada Nabi pun. Dia boleh baca lah. Boleh baca. Sebab dia hanya sekadar doa. Dia adalah doa. Untuk doa untuk Nabi kan. Bolehlah baca. Alam kita baca doa kita baca selalu. Doa yang kita buat doa akhir tahun, doa awal tahun. Siapa yang buat doa akhir tahun, doa awal tahun? Ulama yang tulis. Yang karang. Boleh tak kita baca? Boleh lah doa. Tak ada masalah. Tapi kalau nak menentukan hukum, tak boleh lah ulama menentukan hukum. Kan? Tak boleh lah ulama dengan hadis-hadis dhaif untuk menetapkan hukum, tak boleh lah. Mestilah hadis yang sahih. Kan?
Macam kita baca Allahumma ajirna minan nar kan. Kita sebut Allahumma ajirna minan nar 7 kali selepas maghrib. Maka dia kata dalam satu hadis yang dhaif, dia kata siapa yang baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali waktu pagi, andai kata dia mati sebelum malam, maka dia masuk dalam syurga kan. Itu hadis yang dhaif. Tapi yang kita tahu yang Nabi sebut kan, siapa-siapa yang baca sayyidul istighfar kan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta kan. Yang ni hak Nabi kata kan, sayyidul istighfar, penghulu kepada istighfar. Siapa yang baca pada waktu pagi, andai kata dia mati sebelum waktu malam, maka Allah ampunkan dosa-dosanya dan masukkan dia ke dalam syurga. Kan? Itu kan. Begitu juga waktu malam. Dia baca lepas sembahyang maghrib ke, ataupun waktu isyak ke, dia baca ni, maka sebelum waktu pagi andai kata dia mati, maka dia akan diampunkan oleh Allah dosa-dosanya kan. Dia masukkan dia ke dalam syurga. Dia nak bagi tahu pada kita bahawa walaupun kalau katakan ada juga hadis-hadis dhaif yang lain yang kita tahu dia dhaif, sekadar untuk beramal dengan dia tak apa. Tapi kalau untuk menentukan hukum tak boleh. Jadi yang ni nak menentukan hukum tak boleh. Cuma yang diambil hukum ialah daripada hadis-hadis yang lain yang matannya lebih kurang sama, tapi periwayatnya berbeza. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita sentuh yang ni insya-Allah. Qunut nazilah. Yang qunut nazilah. Qunut nazilah memang Nabi ada baca qunut nazilah. Tapi tak sama macam kita baca. Cuma qunut nazilah ni memang Nabi ada baca kan. Nabi baca selama sebulan Nabi baca. Sebulan Nabi baca. Nabi baca untuk supaya Allah turunkan hukuman, Allah turunkan balasan kepada orang-orang yang telah membunuh, menginayai 60 orang yang dihantar oleh Nabi SAW kan. 60 orang yang dihantar, pendakwah yang Nabi hantar, hafaz Quran belaka. Tiba-tiba 60 orang tu dibunuh oleh orang kafir. Maka Nabi SAW pun baca qunut nazilah setiap waktu selama sebulan. Lepas tu dia berhenti. Maka selepas tu dia hanya baca doa qunut biasa. Qunut biasa sebulannya. Qunut biasa. Qunut biasa ni nak minta rahmat, minta apa dipelihara oleh Allah. Qunut nazilah ni minta hancur kan, untuk binasakan puak-puak kaum yang telah bunuh. Lepas tu pendakwah yang Nabi hantar tu. Macam kita kan. Kita doa ni. Dia maknanya qunut nazilah ni memang wujudlah zaman Nabi dulu. Allah alam. Jadi mudah-mudahan kita insya-Allah kita akan sambung esok dalam pertemuan akan datang tu kita sebut mengenai dengan hadis, mengenai dengan kucuk isteri. Insya-Allah mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.